Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam main studio. Dan hari ni kita kembali dengan konsep podcast dengan tema Ngeteh with Mesa. Okey, hari ni saya nak bertanya lah pada panel-panel kita tentang pengalaman korang ketika interview dulu. So, saya macam tertarik dengan orang sebelah kanan saya ni lah. Nampak ayu, cantik, jelita ni. Boleh saya tanya pengalaman interview awak waktu awak sebelum masuk pendidikan, fakulti pendidikan ni? Apa agaknya pengalaman awak? Okay, so kalau basically saya tak ada pengalaman yang terlalu menarik ataupun terlalu tak menarik lah. Sebab macam interview tu everything went well. Lepas tu macam saya boleh dikatakan macam saya yakin lah juga. Macam bila balik tu saya call Mok, kan Mok tunggu kat bawah kan. Macam saya cakap kat Mok, dapat ni yang macam tu. Tak ada niat lah macam, tak ada niat macam nak sombong tu. Macam dapat ni macam tu lah. Sebab macam maybe kebetulan saya dapat like macam satu group yang masuk sekali kan, sekali masuk kan 6 orang. So macam saya dapat sekali yang macam maybe saya nampak sedikit menyelah kot time tu. So macam tak adalah menyelah sangat. Saya tak pakai syariah cantik pun. Saya memang dah macam cantik kan sebenarnya. So macam tapi saya agak yakin lah at that time. So macam kalau nak tanya pengalaman secara spesifik, saya tak ada pengalaman yang menarik sangat pun. Tapi saya boleh cakap sebab interview tu interview yang pertama dalam hidup saya. So macam saya yakin lah juga. Sama. Sama? First time juga interview tu. Before ni memang kalau boleh tak nak pergi interview langsung. Sama. Sebab takut lah. Dia macam, apa yang risau interview tu kan. Tanya apa. Soalan dia akan tanya biasa kan. Itulah. So, kamu? Biasa juga. Tak first time juga. Macam biasa jugalah. Biasa perasaan tu. Kirin punya first time? Tak, Kirin second time sebab first Kirin try IPG. Tapi malangnya tak dapat. Mungkin rezeki dekat sini untuk mengajar budak-budak sekolah menengah berbanding dengan sekolah rendah. Kalau Kirin dapat IPG, kita tak jumpa lah hari ni. Itulah pasal tak dapat lah tengok kecantikan dan kehandsomean awak. Betul. Boleh cerita sedikit tak soalan-soalan yang waktu tu interviewer bagi? Soalan Saya? kat awak lah. Kalau saya soalan interview time tu, panel tanya berapa tinggi dinding dalam bilik interview tu. Tinggi, like macam tinggilah tinggi dinding tu. Lepas tu macam semua orang macam tinggi dinding. Macam kan macam kalau kita study, kita kan study macam falsafah pendidikan, kita study macam benda-benda yang sama common lah orang tanya dalam interview. Tapi macam tak expect tanya dinding tinggi macam tu macam. Tapi orang first yang nak jawab soalan tu orang hujung sekali sebab saya kat tengah. So orang hujung sekali dia tanya, boleh tak kalau dia nak pergi berdiri dekat dinding tu? Maybe macam sebab dia boleh tahulah tinggi dia and then tinggi dinding tu. So macam dia cakap boleh. Selamatlah boleh. Tapi kita pula nak kena kira pula berapa tinggi perempuan tu. So bila kita berdiri teka je lah. So basically time tu ada 6 orang. So 6 orang jawapan dekat-dekat je. Dan tak tahulah sebab tak ada spesifik jawapan tu. Like panel sendiri pun tak cakap pun jawapan yang betul. Kalau apa ada soalan pelik-pelik? Kalau kita setakat ni tak ada soalan pelik lah. Soalan biasa lah dia tanya. Macam contoh dalam pendidikan tu patut apa yang cikgu boleh buat untuk improve kita punya pengajaran. Macam tu je lah. Soalan biasa. Soalan biasa je lah setakat ni. Perlu masuk sama macam tikah 6 orang sekali? Ke tak? Saya ingat 4 orang lah. Sebab saya antara yang telas tau. Sebab adalah dia macam sebenarnya tak rancang pun nak pergi interview ni. Sebab memang first choice. Tapi sebabkan dia ada interview faham tak? So dia macam fikir 2-3 kali nak pergi ke tak. Pergi pun bukan parents. Dengan kawan. Tumpang kawan lah. Sebab kawan tu memang minta maths. Bukan maths. Education juga tapi bukan maths lah. Bio. So pergi dengan dia tu. Siap tumpang tidur rumah dia. Lepas tu sebabkan tumpang rumah orang ni dia macam banyak benda tinggal tau. Betul. Tak prepare. Tak prepare. Banyak benda tak ada. Surat berhenti sekolah. Lepas tu aku kata transkrip full SEM tak ada. Lepas tu CJ berkaitan lah. Ada juga banyak Tapi macam tak sangka boleh lepas. So balik tu macam tak apalah, redha je lah. Dapat ke tak dapat ke jangan sedih. Macam tu je lah. Macam mana pula dengan awak? Awak waktu masuk dalam interview tu adakah seorang ataupun ramai-ramai macam diorang juga? Kalau macam saya masuk seorang. Seorang? Lelaki. Samalah kita seorang. Seorang lelaki. Yang lain perempuan. Yang lain perempuan. Lah. Tak sama. Aku ni seorang bukan seorang lelaki.
Maklumlah nama huruf N ya. Yeah. So saya seorang je lah lelaki, yang lain semua perempuan. So dekat situ kita akan jadi lagi menonjol lah cakap. Udahlah tinggi, handsome, mestilah shine. Time to shine. Pointer gempak. Dekat tu pun dia ada tanya pointer jugalah. Betul tak? Dia tengok juga subjek matematik. Kenapa kita subjek macam tu. Macam kenapa subjek macam tu dulu. Oh sebab is daripada sains kan. Matematik. Oh. So macam biasa je. Boleh kongsikan soalan apa yang panel tanya selain yang tadi tu? Okay, soalan yang panel tanya tu basically the basic one lah. Yang kenapa kita nak jadi cikgu, apa yang kita boleh ubah dalam pendidikan, terutamanya dalam bidang pendidikan yang kita mohon lah, matematik. Macam tu. By the way, the question is doesn't matter actually. The matter is the most is your confidence. Yeah. So anything, kalau you confident any question that will given to you, you akan boleh jawab confidently, and everything might be ease lah for you. Ya, macam tu. Betul tak? Oh, okay, thank you. Okay, saya nak tanya kat Atika dengan Izzuddin. Memandangkan kita ada 4 mata. Sebab waktu saya interview, mula saya kena tanya pasal warna. Saya ada masalah raba warna. So macam, terkejut masuk-masuk kena tanya warna. Adakah korang dua kena tanya juga pasal warna? Tak ada. Tak ada? Tika tak ada. Oh. Kenapa saya saja yang kena? Kira ada orang buta warna tak? Tak ada. Kalau kirim. Tak ada. Masuk-masuk terus dia suruh datang di depan. Tengok ni. Cuba baca warna. Ada. Izzuddin ada. Izzuddin ada. Oh. Maksudnya dia tanya apa? Dia tanya dia suruh kan macam buku warna tu macam ada satu buku, dia suruh buka, okey bagi tahu nombor apa. Ya, Beritahu apa benda. Penglihatan yang kirinya. Aku ada. Test Tapi kirim penglihatan. boleh jawab? Kirim boleh Boleh jawab first 3 sahaja. Lepas tu tak boleh jawab. Dan kemungkinan juga dia kata waktu tu saya dengan Secong tak silap saya. Dan dia kata yang mungkin dia akan dengan KPM, dia akan berhubung dengan KPM mengenai benda ni. Kalau dapat. Kalau tak dapat, tak dapat. Kiranya seorang cikgu tak boleh buta warna maksudnya? Tak tahu lah. Ke seorang manusia tidak boleh berabun warna? Saya tak tahu janganlah macam macam tu. Saya tak tahu warna ni pun warna apa pun tak tahu ni. Orange, saya kirim Orange. Kenapa nampak macam kuning? Orange ke tu? Orange. Apa nampak warna apa? Dia macam like yellow. Kan? Kuning kan? Kirin orange kan? Kirin is. Tapi lepas tengok jelajah warna orange. Orange. Saya kot macam Okay, selain tu apa persediaan PAH lah, saya tanya PAH. Apa persediaan sebelum PAH IV? Kan macam first IV, lepas tu macam pergi tidur rumah orang, macam tak berapa nak prepare. So macam mana PAH nak persediaan PAH dan PAH nak cover nervous ke? Macam mana nak cover prepare PAH tu? Kalau kita dah, sebab memang tak tahu apa yang kalau korang dapat ke list apa yang perlu dia bawa masa interview tu? Dalam borang tu je lah. Borang kita kena print. Okay. Sorry lah. Tak tengok. Okay, itulah antara tips je. Kena baca elok surat tu. Dia buat persediaan awal lah. Sebabkan benda tu, malam sebelum tu, siap cari tau siapa senior. Bukan. Siapa Menteri Pendidikan. Study lah. Apa fasa apa ni pendidikan tu. Fasa pendidikan. Lepas tu, carilah siapa rektor, siapa dekan kat sini. In case kalau dia tanya, kan soalan biasa macam tu kan. Tapi PAH dia tanya tak soalan tu? Entah. Tapi it good to know lah. Macam macam benda-benda macam isu semasa macam tu. Isu semasa. Sorry. Isu semasa. Apa macam susah nak sebut? Semasa. Tak apa nampak comel. Semasa. Isu semasa tu pun cari jugalah. Sebab in case dia tanya kan. Yang paling time tu kan tengah, orang kata macam tengah naik pasal ni yang tak nak test PT3 apa? Nak masuk. Nak masuk kan. Nak masuk PT3. So memang banyak baca artikel bersama dia tu. Tapi last sekali tak tanya pun. Faham? Kalau kirim tak? Sama. Kirim buat persediaan sama ikut apa yang dia bagi dalam list tu. Macam biasa kita baca apa yang dia bagi. So bersedia rumah makcik Kirin dekat je kat sini. So stay kat rumah dia dulu sehari sebelum tu. So besok datang sehari awal, besok paginya terus datang sini interview. Lepas tu nama Kirin kan yang terawal kan. So jadi agak antara orang yang terawal yang masuk untuk interview. So dia tanya lepas soalan warna tu, dia tengoklah result Kirin dulu, dia kata okey apa semua.
Lepas tu dia macam suruh kirim jual diri. Macam soalan yang dia bagi kat Isah, kenapa nak jadi cikgu apa bla bla. Dia tanya juga pasal isu semasa. Tapi tak jawab pasal PT3 tu, cakap pasal benda lain iaitu sukan C. Time tu tengah sukan C juga. So jawab pasal sukan C je lah. Tapi time tu seingat ingat lagi yang Secon cakap saya tak tahu apa-apa pasal sukan. So selamat. So lepas tu terus keluar rasa macam tak silap kira ada orang keempat. Sebelum tu 3 orang, sebelum tu lama gila. Setiap seorang tu lama. Sorang-sorang? Masuk seorang. Atau kini yang keempat, paling sekejap. Terkejut. Tapi tengok panel senyum, so okey lah. Kau pula macam mana? Apa soalan tadi Kiri? Persediaan nak upcoming nervous ke? Kalau persediaan Tika sama dengan Kiri dengan POS sebenarnya. Tapi macam versi gabung lah. Kalau Tika betul lah Tika baca yang list tu. So Tika susun file malam tu. Macam kan 3 orang Kedah. So macam very mok-mok Kedah. Macam malam sebelum susun file boleh tiap. Ni kita nak tolong ni, Han jangan tinggal barang. Han jangan ni, Han bawa, Han check. Dah check kan? Dah simpan? Bulan back dah. Han check balik. Check lagi. Buka lagi. So macam agak mustahil untuk Tika tinggal barang. Sebab ya Allah, ingat-ingat. Banyak kali sangat Tika check barang. Lepas tu kalau ikut isu semasa tu pun Tika ni senang cakap macam jarang ambil tahu pasal isu semasa. Tapi disebabkan nak interview, Tika pun malam tengok lah isu semasa. Dan time tu yang Tika ingat isu semasa kita adalah ni, pasal kita nak masukkan silat dalam kurikulum pendidikan. Maksudnya ada kelas silat macam tu. Dia macam nak ketengahkan seni pertahanan diri lah macam tu. Lepas tu macam Tika just baca macam tu. Sebab Tika macam tak tanya kot soalan macam ni, tapi dia tanya. So macam Tika tak tahu macam nak cakap lak ke dok, tapi dia tanya. So tapi dia tanya soalan general, macam dia tanya pendapat je lah, macam setuju ke tak. So macam basically most dalam tu setuju. So Tika pun ikut lah, semua orang setuju. Kita kan macam biasa macam tiru-tiru kawan sebelah macam tu. Lepas tu kalau kan, dan kan kita ada file kan, dalam file tu kita susun. So macam basically seeloknya kita prepare ikut tu dan kita susun ikut apa yang dia nak. Macam mudah kita dan mudah dia lah. Sebab Tika ingat lagi ada satu kawan kita, dia tak susun. Like, macam dia kan kalut-kalut main, mesti dia tak susun. Lepas tu bila dia tak susun, kayaknya macam panel tanya lah, kenapa ni tak ada, ni tak ada. Tapi bawah-bawah lagi ke belakang macam tu. So basically macam panel tu macam susun dulu macam tu. So macam senang cakap susun je dulu. Setuju. Okay, macam awak pula Is. Awak daripada mana Johor Bahru. Dari Johor Bahru? Ya. Agak jauh daripada Johor Bahru tu. Ambil masa berapa lama nak datang sini? 5 hingga 6 jam. 5 hingga 6 jam. So mesti awak datang sehari awal sebelum interview, betul? Betul. Dan awak meletak kat mana? Saya dekat Sri Pristana. Apa sekali lagi? Sri Pristana. Apa tu? Kat Kelang. Kat Kelang. Hotel ke? Nama taman. Oh, nama taman. Rumah makcik ke apa? Hotel. Kami semua duduk rumah makcik. Sama dua orang makcik je. Okay, sebab yang masa tu. Okay, cuba ceritakan sikit lah. Begini. Okay. Sebab masa tu last minute gila. Sebab masa tu week 14, masa kita orang tengah diploma. And then masa tu dapat tahu hari Rabu. And then kita orang kena prepare benda tu. Kena prepare week 14, lepas tu kena gerak untuk next weeknya. Betul tak macam tu? Betul. So in within the 2 days or 3 days macam tu, kena siapkan transcript. Apa semua, everything yang related to the document kan. Betul. Masa tu juga fikir nak pergi ke tak nak pergi. So masa tu memang cakap, dia kata tak kisahlah kan, dapat ke tak dapat, janji kita dah cuba, betul tak? Betul. So I just go on lah. Pergi. Lepas tu dapat bila dah balik rumah, masa tu kat campus. Lepas tu balik rumah, lepas tu my parents cakap tak boleh nak hantar. So dia macam pergi sendiri boleh tak macam tu. So dia orang allow me to drive sampai sini lah. Alone. No. Wait, tunggu. Sabarlah. Tahulah kita nak dengar. Sabar. Okay. So lepas tu masa tu ada member juga. So by the way, kita since aku second choice, letak tu as a second, letak this First course as choice second choice. First choice mathematics management. Okay, lepas tu masa tu bila dapat second choice, tak dapat message pun. Kan selalu dia ada hantar message kan, bagi tahu okay, message. Lorak Johor mungkin. Yes. Betul tak Mel? Betul. Dia hantar SMS. Dia hantar SMS, tapi dia tak dihantar pun SMS dekat second choice. So masa malam tu memang check pun memang last minute apa semua. Lepas tu dah balik tu preparation tu memang kena betul-betul memang kena betul firm lah, sebab daripada Johor. So takkan nak patah balik, betul tak? Betul. So and then pula tu dapat tahu masa tu ada kawan-kawan juga yang dapat daripada Johor. So gerak dengan diorang lah, naik kereta. Lepas tu stay dekat sini, stay dekat hotel dekat Taman Pristana. Gerak sini.
Semua everything smoothly lah. And bacalah juga list-list semua tu. So panel Isa ada tanya isu semasa? Yeah, of course. Ada tanya isu semasa, but I just with my apa? Pegangan. Just be confident. Langgar je semua benda. Betul tak betul langgar. Macam tu je lah. At least prepare. Yes, at least prepare. Masa tu ada jugalah hafal falsafah pendidikan, in English, in Malay semua. Tapi semua tak tanya pun. Panel Tika tanya falsafah pendidikan negara. Tika tak hafal. Tika sebab panjang sebenarnya. Tak adalah panjang. Dia pendek kalau kita hafal. Tapi macam Tika hafal time kan kita tengah-tunggu turn kan. Lepas tu macam ada orang cakap. Kan orang first group dah keluar cakap, dia tanya falsafah pendidikan negara. Macam time tu baru nak search. Time tu nervous nak hafal. Nervous nak tunggu turn. So basically memang tak hafal. Tapi cuma ingat Jerry je. Ingat tak Jerry? Ingat. Apa? Yang Jasmani. kucing dengan tikus tu. Bukan. bukan. Tom and Jerry. Betul. Apa jawab tadi betul? Jasmani. Emosi. Rohani. Intelek. Oh. Betul. So tapi basically dalam tu nan orang semua jawab Jerry je. Sebab Jerry je paling senang ingat. Like macam semata-mata macam apa falsafah pendidikan negara? Jerry. So macam tak ada semua sebutlah full. Tapi macam ada yang cakap sama macam tu. Sebab memang semua orang ingat yang tu. So macam Pena cakap macam ada satu je keyword yang macam merangkumi untuk semua falsafah pendidikan negara, tapi jangan tanya Tika sebab Tika dah tak ingat lah. kita kena refer balik. Maybe Mati boleh letak falsafah pendidikan negara kat bawah. Masukkan bawah ni ke? Waktu interview, apa antara dokumen yang diperlukan? Sijil apa ke, transkrip ke apa ke? Boleh. Korang datang bawa sebuku ke sijil? Tika dah kelah. Tika dah asingkan. Tika bawa yang kena bawa je. Wajib je lah. Tika rasa paling penting transkrip kot. Transkrip memang paling penting lah. Sebab proses dia pun. Proses dia pun lambat lah. Sebab macam kita tak ada kan. Tak ada langsung. So dah kena panggil tu, terpaksa jadi yang paling last sebab turun pergi print dekat pejabat. Betul. So kat situ dah makan masa, dah makan kos. So jadi macam kita je kelang kabut tau. Betul. So better transkrip paling penting lah. Transkrip kita boleh minta dekat kita punya fakulti, universiti masing-masing pun boleh. EHP EHP. Lagi leceh dia nak kena sign coordinator tu. Betul. So, kamu ambil transkrip tak? Ambil memang dah settle dah. Kan ada Rabu tahu kan. Okay. So Khamis tu terus. Sama. Pantas bekerja. Pergi pada hari bayar, pergi minta dekat akademik terus dapat. Mantap. Sama. Kita malam sebelum tu dapat tahu. Kira macam dapat tahu tu lambat tau. So macam nak pergi tak nak pergi tu sebab kalau pergi kena patah balik tapah tau. Ya, betul. Sebab malam tu malam esoknya ada kenduri. Bukan yang gala tu. Itu gala untuk ni. Tahu. FSG punya kan. Dinner FSG. So macam dah bayar, dah tu macam rugi tak pergi kan. So macam fikir 10 kali gila nak datang. Ni sebab datang lah. Alhamdulillah. Kita tak jumpa lah kita. Tak dapat dah tengok Pak. Enggak. Lagi CJ berhenti sekolah. CJ SPM. CJ SPM. Muat. Muat penting. Muat tu penting. Okay. Tu je lah kan yang paling penting. IC salin IC. Tapi basically yang paling penting memang ada dalam borang tu. Kalau print borang tu ataupun kalau baca borang tu pun memang dah boleh sediakan semua benda yang penting. So basically baca lah. Baca. Okay, saya macam tertarik nak tanya pasal kan waktu kita nak mohon daripada diploma kita, semua diploma kan? Sama. Diploma. Daripada diploma degree kan kita kena mohon UPU kan? UPU kan ada 3. Cuba cerita apa pilihan korang? 3 tu. Ingat tak? Ingat rasanya. Okay, pertama kan kita daripada diploma sains tau. So macam tak ada background langsung pasal maths. Tapi masa diploma tu rasa macam maths tu antara subjek yang boleh score. So rasa macam tak salah lah cuba dekat maths. Lepas tu masa interview tu dia tanya sebab kita daripada diploma sains, dia tanya subjek maths tu dapat berapa. So macam alhamdulillah boleh tunjuk ada dalam 3 sem ada dapat transkrip tu. Semua A lah. So mungkin sebab tu kau dapat. Lepas tu 3 pilihan tu yang first education math. Sebab before ni adalah yang macam mula memang arwah abah suruh
masuk juga tau. Tapi macam fikir, tak nak, kenapa nak ngajar orang, faham tak? So macam dah nak habis tu, macam tak ada hala tuju lagi tau. So macam, okay tak apalah, try lah. Mana tahu ada luck kat sini kan. Lepas tu yang kedua, microbiology. Lepas tu yang ketiga, food tech. Food technology. So dapat yang first lah. Kalau Tika Kalau apa? Tika? Kalau Tika memang jadi cikgu sebenarnya. So macam Tika memang Cita-cita dari kecil lah. memang macam lahir-lahir tu macam darjah-darjah jadi cikgu macam tu. Tak ada yang kita jadi doktor, polis, nelayan apa semua tak ada lah dulu. Tokek kedai kan tak ada. Jangan lawan. Tika memang jadi cikgu. So macam parents pun, mak dengan abah memang cakap lah macam okay je jadi cikgu. Sebab family Tika belah mak memang banyak gila pendidik. So macam ada darah so macam pendidik lah. so macam memang mak abang cakap boleh jadi cikgu. Bukan boleh lah, macam memang mak cakap jadi cikgu lah. Tapi dia tak paksa. Tapi macam yelah lagi pun Tika meminat. So macam basically memang tak nak isi penerapan tu, tak payah tengok benda lain, tak payah scroll lah, pilih-pilih course. Memang pilih lah education maths nombor 1. Nombor 2, Tika tak mau pure maths sebenarnya. Sebab Tika rasa macam pure maths tu terlalu susah. So tapi dah macam Tika tak mau math management, tapi Tika nak ambil statistik, tapi Tika tak mau. So macam terlalu perempuan, macam nak tapi tak mau macam tu. So macam lagi Tika letak pure maths nombor 2, statistik nombor 3. Dan alhamdulillah tak dapat nombor 2 dengan nombor 3. Dapat dengan education. Alhamdulillah. Macam Izzuddin tadi kata nombor 1 math management. Lepas tu Cerita dia macam ni. Sebenarnya bila nak mohon penerapan tu, dia sebenarnya penerapan bukan UPU. UPU tu bulan 9 ataupun bulan 10. Kalau penerapan ni memang khas untuk UiTM daripada diploma lepasannya UiTM lah. Okay, so sebenarnya cerita macam ni. Masa nak mohon penerapan tu, fikir juga nak kerja apa lepas tu, minat nak kerja macam mana. So macam aku suka kerja yang suka berinteraksi dengan orang. Aku bukan kerja yang suka menghadap laptop, yang tak payah nak menghadap orang, nak kena hadap buku, file apa semua tu bukan aku lah. So that's why masa tu macam fikir balik, tak nak further in pure mathematics sebab tak nampak my future in pure mathematics. So masa tu my choice adalah mathematics management sebab management tu dia ada related dengan business management. So business management tu macam boleh kerja bank, boleh kerja anything related to interaction with people macam tu. So that's why pilih mathematics management dan juga lagi sebab dia adalah tempoh masa dia juga. tempoh masa. Dia kerjaan dia boleh potong kredit kan. Dia boleh potong kredit sebab dia first sama fakulti. Lepas tu second choice adalah pendidikan matematik. Masa tu dia sebab apa nombor 2? Sebab fikir pasal masa. Nombor 3 pula adalah kos jual. Saya macam maksudnya aku jual je apa yang ada kat situ, jualkan aja. Nak tinggal kosong sayang. So letak je apa-apa. So masa tu computational mathematics. Wow. IT sangat muka. Kemain. Tak nak galak. Ya alhamdulillah tak dapat nombor 3. Kalau dapat tu Menyesal dah. Kalau kiri dari diploma. saya matematik. So penerapan 3. First memang ambil pendidikan ni sebab mak nak jadi cikgu. Sebab mak pun cikgu. Mak nak jadi cikgu sebab katanya masa depan terjamin lah. Tapi kita tak minat jadi cikgu. Tapi sebab mak kan, tak apalah, kita ikut je lah. Yang kedua ambil management sebab rasa macam tak boleh nak ambil pure. Pure macam susah. Sebab memang susah. Yang ketiga ambil stat macam Tika. Kalau in case kalau kita dapat mungkin kita jumpa kat statistik. Management dulu. Sekejap, ada soalan. Korang before ni memang ada pengalaman mengajar ke? Macam buat part time ke, jadi cikgu tuition ke apa ke? Kira tak pernah langsung. Kau? Tika sebelum interview Tika tak pernah. Sekarang Tika ada pengalaman mengajar. Kalau Is? Tak pernah. Tak pernah. Kamu cerita agak-agak. Is macam ada kisah silam. Pendam, tak nak diceritakan. Okay, time nak cerita balik lah. Sebab tu interview, ada tak panel suruh buat macam micro teaching kat depan-depan? Kalau macam aku tak ada. Tak ada. Tak ada. Kayak cerita macam lama tadi. Kenapa berhenti je kat situ? Tika pernah dengar ada orang pernah pesan lah. Bukan ada orang cakap better prepare for micro teaching sebab maybe ada micro teaching. So macam Tika prepare lah sebenarnya. Tak adalah prepare lah, macam Tika pikir lah macam tajuk apa Tika nak ajar. Macam tu. So macam Tika fikir just lah otak je. Tapi Tika tak adalah prepare macam nota lah apa dah. Tika tak ada pun. Sebab
Sebab macam Tika maybe, sebab Tika rasa kalau lah micro teaching, better make it by naturally daripada kita nak hafal semua benda. Sebab takut bila kita terlalu hafal, dan takut benda tu bila kita interview first time pula, so macam benda tu takut tak jadi as it plan. So macam Tika fikir Tika nak buat benda tu naturally lah kalau kena micro teaching. Tapi tak kena. Kalau kena maybe Tika mak auto masuk sini kot. Okay, kalau apa? Tak pernah juga. Tapi kawan-kawan yang ambil sampel maths kena lah. Contoh macam Bayu kan. Dia kena mengajar. Contohnya macam dia bagi tajuk. So orang tu kena terangkan apa benda. So macam dia nak tahu murid tu faham ke tak. Faham. Macam dia dapat pasal darah lah. Saya pembukuan darah tu lah. Yang kalau Platelet. platelet tu lah. Kalau contoh macam kalau ibu pregnant, dia ada rhesus negatif atau positif lah kita punya darah. Okay. So kalau contohlah ibu dia rhesus negatif, yang baby tu rhesus negatif juga, apa jadi? So macam diorang terangkan lah. Sumpah ada buat micro teaching ke just now? Sebab kita faham macam macam tu. Tiba-tiba mengajar. Macam dari bidang. Tak lah macam tu lah. So setakat macam mudah ke nak mengajar math? Maksudnya macam susah kan kalau contoh dia kata, okey korang, saya nak korang ajar algebra. Bagi Tika mudah. Mudah. Sebab Muka jangan bandel sangat. ya Allah. Sebab tu kan macam bidang kita. So macam bagi Tika mudah kot. Tapi maybe lah kalau tak interview tu, kalau dia daripada diploma science, kalau nak terang, kalau nak explain maybe dia rasa susah. Tapi kalau macam bagi Tika is dengan Kirin kan daripada maths, so nak ajak maths maybe senang lah. Tapi kalau Tika is dengan Kirin nak kena ajak Bayu, tadi racist je lah kan berbunyi. Macam apa ni? Tak nak macam tu. Okay, tadi Izzuddin ada cakap lah yang dia suka kerja yang berinteraksi dengan orang. So bila kita punya seorang, kita kena ada confidence yang tinggi. Boleh tak share macam mana nak build confidence? Sebab saya macam agak takut. Ni depan kamera ni pun merah, tebal muka panas Okay, by the way, untuk to be a confidence, macam saya lah kan, saya tak adalah confident dalam semua aspek sebenarnya. Sekarang kalau orang tengok saya dalam, saya malu lah macam tu. Contohnya macam tengah makan, tiba-tiba Tika tengok saya makan. Saya macam tak confident lah. Okay. Macam ada pegang lama. So untuk jadi confident ni sebenarnya jangan fikir sangat lah apa yang orang akan judge pasal kita. You just be yourself and represent yourself. Lagi-lagi waktu interview, kita nak jual diri kita. Kalau kita fikir apa orang cakap pasal kita, macam mana kita nak jual, betul tak? Betul. So kalau you nak jual, contoh nak jual cawan ni dekat orang, okay, tinggal last piece, tinggal last cawan. Okay. Contoh kalau awak nak jual cawan ni macam mana? So ada last cawan ni. Ada last cawan. Okay, so bila ada last cawan ni, kita nak kena habiskan dia before pukul 5. Okay. So takkan saya nak fikir, alah Tika mesti cakap aku jual cawan ni, cawan cikai-cikai je macam tu kan. So bila saya fikir negative thought like that, so I will never sell this to anyone macam tu. So just cut your overthinking, cut your negative thought, semua tu lah. Just be yourself, just thinking about yourself only. Kirin nak beli cawan ni? Tak payah. Kirin ada cawan. Lagi besar. Lagi banyak kapasiti. Bila Is cakap pasal confidence tadi kan, Tika teringat kan Tika kan masuk 6 orang. Lepas tu Tika orang yang kelima. So macam basically sebelah Tika ada seorang perempuan. Lepas tu macam perempuan, macam kan first question macam masih dah dia cakap perkenalkan diri. Tapi at that time semua orang kan dia start dari nombor 1, nombor 1 sampai ke nombor 5. So semua macam mestilah sebab basically semua orang prepare for it kan. Macam nama, umur, daripada mana, macam tu je. Tapi macam Tika kesian yang dekat orang yang ke-6 tu, tak tahu lah dia terlalu nervous ataupun dia tak prepare, tapi like macam dia tak boleh nak cakap pun. Maksudnya dia macam tak boleh nak cakap, kata dia tak ada confidence, tapi Tika rasa maybe dia terlalu nervous. Sebab apa yang dia cakap tu macam terlalu kesian, tahu tak? Macam tak tahu macam nak tolong. Macam kalau pegang nanti macam gatal pula macam ondok pun. So macam tak tahu maksud tapi kesian lah. Tapi Tika rasa macam confidence tu penting. Walaupun sekecil-kecil confidence untuk permulaan untuk interview. Macam kan orang kan tengok kita daripada first time kita bercakap kan macam tu. Tengok cakap cermin muka sendiri tengah cakap. Kan practice. Korang selalu tengok depan cermin Ya betul. Selalu pagi-pagi kalau saya nak siap-siap kan. Nak siap-siap, saya akan sikat rambut saya dekat cermin roommate saya. Saya akan senyum seorang-seorang. Love yourself. Love yourself. Itu cara untuk berkonfident.
Ya. Banyak cakap dengan diri sendiri. Tapi dia macam main lah. Tak rasa gila. Ada rasa sikit kadang-kadang. Okay, saya nak tanya lagi. Banyak pula soalan. Adakah nak jadi cikgu ni, outfit seorang cikgu tu penting? Ya, betul. Setuju? Penting. Ada soalan daripada audience ke? Ramai-ramai. Penting lah sebab untuk jadi seorang cikgu ni adalah salah seorang model tau. So model, walaupun kita belum jadi cikgu lagi, tapi kita kena act like a teacher. Okay, so bila orang tengok kita, dia nak jadikan kita role model, takkan kita nak pakai selekeh-selekeh, nanti orang mesti ikut kita selekeh-selekeh, betul tak? So kena firm lah, kena jaga your punya attire semua tu. Nak pergi interview pun, kalau tak ada name tag tu kena cari juga name tag tu. Act like a teacher. You want to be a teacher, act like a teacher. Tak marah. So masa interview memang korang pakai name tag lah? Yes. Oh. Blazer also. Oh, okay. Tips juga tu. Betul. Kalau Tika rasa macam penampilan seorang cikgu tu sangat penting. Even sekarang kita baru student, bukanlah baru student, I mean macam maybe sekarang kita baru SEM 1, SEM 2, SEM 3, macam orang fikir macam awal-awal lagi relax lu lambat lagi nak jadi cikgu. But no, please biasakan diri sendiri dengan outfit yang kemas. Macam bila orang lain tengok, kalau dia tak tanya kita kau siapa sekalipun, dia ada positive thinking terhadap kita macam kemah budak ni, macam tu lah. So macam bagi Tika, biasakan diri untuk pakai, tak nak cakap pakai cantik macam Tika hari ni, tapi macam macam pakai kemah macam tu. Macam mana bagi Pak? Penting jugalah. Penting jugalah sebab outfit ni main peranan yang penting lah dalam kita punya First impression. first impression. So macam kalau contohlah pergi dating lah. Mudah lah selain pada Single. Okay. Bila dah pergi dating. Okay. Contohlah interview tu macam orang kata interview je pun, faham tak? So, macam dating, faham tak? Maksudnya macam bukan nak cakap interview tu je ke, maksudnya macam interview macam mana cakap lah. Tengah dating pun kita nak cantik. Kalau interview lagi-lagi kita nak apalah cantik, sepatutnya faham tak? cantik. So macam tu lah. So kalau pergi dating, contohlah pergi dating, mestilah kita nak impresskan orang, faham tak? Pakai cantik, make up, macam tu kan, pakai baju baru. Berpengalaman. Macam tu ke dating? Macam tu ke perasaan dating? Ya. Minta maaf, nanti kita buat next podcast. Macam tu lah. So macam kalau kita pun kita nak tengok orang yang kemas lah, macam handsome lah dia ni. Takkan kita daripada contoh macam Is lah. So rasanya benda tu penting lah. So macam Tika cakap lah, kalau kita SEM 1, SEM 2 kan, kita macam lambat lagi. Tapi rasanya susah nak berubah secara drastik, betul tak? Takkanlah SEM 8 baru kita nak dah nak habis ni, baru nak cari baju gelabah-gelabah semua benda. So benda tu ambil masa juga kan. Tu je lah. Kira-kira Kira rasa macam mana? Rasa pun penting sebab bila kita pakai outfit yang menarik, pakai kemeja, tie, perempuan tertarik ke? kulit. Perempuan tertarik ke? Tak, saya tak rasa macam tu. Adalah kau perempuan cakap lagi handsome. Dia macam boost lah semangat kita untuk terus berpakaian macam tu. Handsome lelaki dia hari ni. Macam kawan saya cakap tu. Sekejap Terbiji. So penting lah. So kena tag pakai perfume. Tapi pakai perfume tak payah lebih. Sebab kita nak pergi mengajar, bukan pergi mengorat, bukan nak pergi dating kan. So kita pakai sikit-sikit je dah lah. Boys, minta maaf tersila panggung. Okay, nak tanya lagi. Boleh, sila. Tapi macam dah tanya, macam soalan yang lebih kurang. Tapi nak tanya juga, waktu sebelum masuk ke bilik interview, kan ramai-ramai kat luar. Lepas tu nampak pula ada student-student lain tengah study macam-macam, tengah buat itu, buat ini, susun sijil, angkat, baling, campak, terbalik semua. So macam mana korang kekalkan diri korang bertenang, macam keep calm yourself? So boleh cerita sikit apa hal dulu lah? Kalau saya susah nak bertenang, faham tak? Sebab jenis cepat gelabah. Cepat nervous. Daripada dulu cepat nervous kan. So macam cuba untuk tabanan orang layan perasaan sendiri, kena bertenang macam tu, main phone. Tapi
tak boleh nak main phone sangat pun, tak takut dia terlepas panggil nama ke apa ke. Tapi memang tak boleh nak elak daripada pandang diorang kan. So rasanya buat tak tahu je kot, tu antara tips yang kita buat lah masa tu. Kalau Tika? Kalau Tika believe in myself. Macam Confident awak tinggi. Self confidence Tika tinggi. So macam maybe sebab Tika tahu value Tika kot. So macam bila Tika tengok orang lain study, so Tika macam study apa? Macam falsafah. Okay. Search falsafah. Macam meniru orang sebelah. Betul. So macam, tapi macam betul lah. Satu, pasal bila kita tengok orang lain study, orang lain tengah bincang-bincang soalan. Second, Tika sedikit tercuak bila tengok orang lain dress up macam, contohlah, ada je boys yang pakai blazer. Is pakai blazer? Betul. So macam bila tengok boys pakai blazer macam, kan girls kan kalau dia pakai blazer dia kena pakai seluar. Kalau kita pakai baju kurung, kita tak boleh pakai blazer sebab tu bukan formal. So macam bila tengok orang pakai blazer, dia nampak kemas sangat. Dia nampak macam, dia macam confirm lah dia dapat macam tu. Tak payah interview tak apa, lulus lah macam tu. So macam bila kita pakai baju kurung, kita rasa macam cantik, formal. Tapi dia rasa macam cantiknya kalau pakai blazer macam tu. So macam macam bila tengok orang pakai blazer, Tika macam cantik, cantik macam tu. Tapi maybe Tika tak terganggu daripada orang study kot. Sebab macam Tika rasa macam semua orang study sebab semua orang tak study awal-awal. Tika study awal. Antara tips dia kena study awal. Catat. Kalau macam insiden? Okay, so kalau macam saya lah kan. So benda yang buat diri saya confident untuk hadapi setiap stranger lah. Lagi-lagi waktu interview kan kita jumpa stranger kan. Adalah penampilan diri lah pertama sekali. Sebab tu macam pakai kasut kulit, tumit, kalau bunyi semua orang akan pandang. Time tu rasa macam ketak. semua orang, bila orang pandang kita tu, kita kena ada satu mindset yang macam, okay, we are in the front. We are in the front. And I always believe in myself. So bila dia jalan-jalan macam tu, so kita dah yakin dengan diri kita. Memang tinggi sangat lah keyakinan saya ni. Lagi tinggi. Tu kalau terpelik tu. Kalau tak terpelik out, pakai kasut suka terpelik out. Macam tu lah. Dia macam jangan fikir apa yang orang akan cakap. Jangan fikir negatif, fikir yang baik-baik. Macam fikir baik-baik. Contoh macam, orang mesti tengok aku handsome hari ni. Contoh. Padahal tak handsome pun kita kena puji diri sendiri. Siapa lagi nak puji dah kalau bukan dia sendiri. Masa bila dah jalan-jalan tu, semua orang akan macam, orang pun akan takut dengan kita sebenarnya tau. Bila kita ada vibes yang macam tu. So bila dah macam tu kan, you just try approach people lah masa tu. Kan nanti tengah kumpul ramai-ramai kan, just try approach people, build networking macam tu, jangan sombong apa semua. So benda tu yang akan distract kita daripada fikir benda yang bukan-bukan yang akan nak berlaku nanti. Lagi satu, apa yang saya always keep in my mind lah bila nak ada interview ni kan, apa pun jadi, apa pun yang berlaku, kau akan tempuh juga benda tu. So kalau kau takut macam mana pun, kau akan masuk juga dalam bilik tu. Tak guna nak takut banyak-banyak. Tak guna nak takut-takut. Memang akan berlalu juga. Masa tu akan berjalan juga. So macam fikir yang benda yang baik-baik je lah. Macam tu. And I'm always manjakan diri dengan reward myself. So buatlah segala hard work gila lah. Usaha-usaha kan. Macam penat-penat gila kan. Lepas tu akan janji dengan diri sendiri, okay, lepas aku settle je interview ni, settle je dah perform gila, lepas ni aku beli McD. Malam ni Lepas triple double cheeseburger. Demand tinggi triple double cheese. So macam Is takkan terkesan lah, terganggu kalau nampak macam Is tengah datang dengan pakai ketak-ketak, lepas tu tengok orang yang tengah study apa semua, tak terkesan langsung lah. Dia terkesan sikit je lah. Tapi nak tak nak tu kita kena pujuk diri kita sendiri juga. Macam okay, kau tak payah risau lah Is, kau tak payah risau. Everything gonna be okay. Just be yourself, confident. And kau dah prepare dah sebelum ni. Tak gunalah kalau kita prepare satu hari je, time tu mesti kita akan rasa nervous. Sebab kita yakin diri kita dia tak cukup preparation. Betul. So kalau kita dah siap preparation kita semua, apa pun menjadi, jalan je terus. Betul. Saksikan saya. Time to shine. Time to shine. Okay, kalau macam Kirin walaupun tak ada siapa tanya, nak cerita jugalah. Kalau Kirin macam mana? Cuba Kirin cerita. Kalau Kirin mungkin macam faham sebab Kirin cepat panik dan confidence pun tak berapa nak tinggi lah seperti Is dengan Tika. Muka confident tengok aku tak boleh. So macam hari tu Kirin nampak ada time tu orang lain lah tengah study ODE kot. ODE kan ada waktu kita ambil waktu Pak Fai diploma. So diorang tengah study untuk micro teaching lah. Lepas tu Kirin cakap, ini kalau dia suruh micro teaching,
aku akan ajar fraction je. Lantak lah situ. 1/2 tambah 1/2 ke apa. Memang itu je aku akan ajar dan aku tak fikir nak ajar ODE yang susah gila tu. Berjela-jela, so aku tak akan ajar tu. Aku akan ajar benda yang pendek-pendek sahaja. Itu je lah, nak ubati hati. Tak ada siapa nak ubati hati. Ini kita ubah hati sendiri. Kirin, ada soalan. Contohlah kalau macam kalau di jalan ketak-ketak tu orang dah pandang kan. Dia macam tak fikir apa orang fikir kan. Kalau Kirin fikir macam Is fikir ke lain? Lain. Sebab Kirin tak se-confident Is. Kirin akan jalan tengok bawah dan tengok kiri kanan depan. Memang akan jalan macam tu lah sebab tak ada confident kan. So kalau ada kena orang, ada je kena orang daripada sama UiTM dari Tapah kena, so tegur dia semua okey. Itu je lah, tegur dia je lah, tak tegur lain. Kirin tak peramah. Nak kata racist pun sikit je lah racist. Jenis tak bergaul dengan orang. Faham sikit. Jangan sebarkan. Okay lah, last but not least lah untuk hari ni, untuk podcast kita. Rasa macam dah lama ni tekak Mudahaga, lepas ni nak makan McD pula. Izzuddin nak baca. Tak, dia belanja sebab confident dia tinggi. Okay, ini nak tanya Is dulu. Okay, pesanan untuk bakal-bakal cikgu atau bakal-bakal yang nak masuk ke bidang pendidikan ni, untuk interview diorang, apa pesanan untuk mereka? Okay, so pertama sekali pesanan adalah kena fikir balik niat tu lah. Niat. Untuk nak masuk sini sebab apa? Sebab nak jadi cikgu ke nak jadi seorang pendidik? Kena tahu the different between teachers and educators. Yes. To be a teachers, you akan fikir yang you nak akan sekolah dekat SMK saja, dapat keluar je terus jadi cikgu. To be the educators, you nak didik anak bangsa tu, tak kisah you kat mana sekalipun, walaupun bukan di sekolah, you nak anak bangsa di Malaysia ni, semua terjamin dia punya pendidikan dia. Sedih. Cakap macam menteri you. So bila kita dah ada niat yang betul, insya-Allah Allah pemudahkan segala perjalanan kita. And secondly, preparation lah. Macam Kirin juga, kau buat fraction tu tak? Yes, buat fraction. Kalau macam aku ambil ODE. Sebab apa ambil contoh ODE tu, bila interview kan, apa yang aku bagi contoh, aku cakap saya suka subject ordinary differential equation. Why? Because in that subject dia apply in real life tinggi. Contoh macam orang mati, kita boleh kira pukul berapa dia mati. Benda tu yang saya bawa. So memang kena prepare lah benda tu. Nampak saya tak prepare. Prepare fraction tu prepare juga. So macam benda tu last minute gila saya ambil dalam kepala masa tu. So kena prepare. Janganlah prepare satu hari. Walaupun satu hari pun kena mantap lah. Tak boleh lah biasa-biasa je macam tu. Penampilan kena jaga. Kena on time. Okay, pukul 6 pagi tu kalau boleh dah gerak dah nak masuk UiTM Puncak Alam. Saya datang pukul 6 pagi, datang pukul 6.30 dah ramai dah. Ingatkan saya paling awal. Rupanya ada lagi paling awal. Contohnya Afiq ada tahu. So ya betul dia datang awal. Tahu. Okay. Tu je lah. Good luck and do your best lah. Do your best. If you tak dapat, no worries. Okay, to be the educator doesn't mean that you need to be here. Okay, you can also be anywhere, anything you can be. Okay, sebab to be educator ni bukannya jadi seorang cikgu yang datang sekolah saja. Kita jadi seorang bapa pun kita sebenarnya educators. Macam tu. Amboi sampai bapa. Ya. Belagak. Kalau macam Tika pula, apa pesanan Tika untuk our new generation? Yes. Okay, so untuk Tika, first thing first adalah mindset. Mindset tu penting sangat-sangat sebab Tika rasa macam Is tadi cakap niat, dia sebenarnya sama tapi dia mesti macam otak. Macam kita tahu apa yang kita nak buat, apa yang kita yakin dengan diri kita, apa yang kita nak untuk diri kita dan untuk masa depan kita. Macam tu. So macam mindset tu penting lah. Macam kalau kita yakin untuk kita buat, then go on. Jangan rasa macam teragak-agak. Bila dah masuk interview, baru rasa macam sepatutnya aku tak main hari ni. Macam tu, jangan. Once kita dah buat, kita yakin dengan urusan kita, then kita go on je. Lepas tu, kalau Is cakap tadi, jangan main lambat, betul. Bila kita main lambat, kalau kita sampai lambat, semua benda akan terganggu. Kita punya emosi. Macam contoh kita main lambat, lepas nanti kena kita terkena ayak. Maksud macam semua benda dah start jadi masalah. So better main awal. Kalau kena ayak sempat kering macam tu. So macam main awal. Biasakan diri main awal.
Biasakan diri awal untuk benda-benda penting macam ni. Even in the future sekalipun kita dah nak kerja, kita still kena mat awal. Kita nak kerja, minta maaf, kita nak interview, nak kerja nanti. So kita still kena mat awal. Biasakan diri awal untuk benda-benda yang penting macam ni. Okay, so last but not least, good luck untuk semua orang yang berniat ataupun berminat untuk jadi seorang pendidik dalam negara kita ni. We can do this together and good luck. Nak tanya, memang biasa cakap laju? Laju ke tadi? Bukan tu test speed lah. Boleh slow mo. Nanti Malti tolong edit ke 0.25. Okay, apa pula pesanan untuk adik-adik kita yang nak masuk jadi penyelidikan ni? Okay, pesanan daripada saya pula, paling penting, jangan lupa baca dia punya surat tawaran. Kena alert lah dengan benda-benda macam tu. Kalau boleh lah, always check lah kalau dapat ke tak. Dia pergi result penerapan tu kan. Tarikh tu pastikan betul. Lepas tu rancang elok perjalanan. Cari dulu tempat. Jangan buat last minute semua benda. Okay, lepas tu double check balik apa macam Tika buat persediaan tu, double check balik apa yang perlu bawa, apa yang tak perlu. And then gosok baju tu kalau boleh jangan gosok pagi lah. Pagi-pagi pun nak bergosok, jangan lah. Kalau boleh malam before tu dah siap everything. Just bangun pagi esoknya mandi, bersiap, terus gerak. Macam tu lah. Lepas tu last kali nervous pula. Bukan interview. Jangan dekat. Okay, last kali jangan lupa minta doa daripada Maya. So benda tu penting lah. Time pergi tu memang before tu malam tu dah call, pagi tu nak gerak tu call lagi, cakap dah sampai ni Umi, doakan lah orang nanti dapat interview. Tak tahu dapat ke tak, tapi tak yakin lah dapat kan. Lepas keluar tu pun call lagi. Umi banyak benda tertinggal ni, tapi tak nak susahkan lah, sebab memang rumah dekat, tapi macam Bukit Jelutong kan. Bukit Jelutong ke Shah Alam tu agak jauh tau. So macam nak ulang alik tu bersalah, sebab kawan tu pun duduk dekat rumah kakak. So macam kena takut. susahkan banyak pihak. So macam banyak susah, macam bersalah lah. Kalau boleh tak apalah. Memang tak expect dapat, macam tu je lah. Lepas tu last kali nasihat apa pesanan. Okay, pesanan daripada saya kepada yang baru nak masuk ataupun yang berminat, boleh try. Jangan takut. Kalau first time pun jangan takut, just try je. Mana tahu ada rezeki adalah. Gitu je lah. Good luck. Terima kasih Pipa. Okey, untuk sekarang dah berakhir dah dalam episod kita. Apa pula Kirin punya harapan untuk yang akan datang, pesanan-pesanan dia? Tadi Kirin cakap kata tak siapa tanya Kirin. Kenapa macam kena balik dekat aku? Siapa host? Apa yang host apa? Okay, untuk Kiri pula harapan dan pesanan macam sama je dengan diorang yang lain. Semua yang Kiri nak cakap, korang cakap. Cuma nak cakap, okay, kita dah berusaha, kita tinggal berserah saja kat Allah. Betul. Okay, kalau Allah kasih. Kalau tak kasih, jangan risau. Banyak lagi rezeki awak kat luar. Dan insyaAllah awak akan berjaya juga dalam apa yang awak ceburi nanti. InsyaAllah. Okay lah, nampaknya Saya Izzuddin. Belum lagi. Bagilah saya tutup dulu. Kesimpulan tak ada lagi. Terus nak saya Izzuddin. Tak menyambung. Itu tu. Tak makan. Okay, nampaknya sekarang kita dah selesai untuk podcast kita hari ni. Mungkin kita ada podcast yang kedua di lain hari. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Saya harap apa yang kita orang kongsi hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Dan korang akan berjaya jika korang prepare. So, marilah masuk ke Fakulti Pendidikan. Sekian daripada Saya Izzuddin. Saya Atika Arif. Saya Afifah. dan saya Syakir Lubis. Bye. Assalamualaikum. It's a wrap.